Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aina Syuhada binti Abdul Malik. Nombor matrik saya A20A1849. Kelas kuliah saya adalah L2. Dan video ini diambil pada tahun 2021. Tajuk untuk video kali ini adalah dinamik keluarga. Maksud dinamik keluarga. Keluarga pada dasarnya adalah kumpulan orang yang hidup bersama dan atau hidup berdampingan dalam masyarakat. Bentuk struktur ini biasanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan tingkah laku seseorang individu. Istilah umum lain yang digunakan untuk keluarga adalah rumah tangga. Rumah tangga di sini merujuk kepada semua orang yang tinggal di sebuah rumah. Terdapat dua jenis keluarga, iaitu keluarga nuklear dan keluarga besar. Keluarga nuklear terdiri daripada pasangan suami isteri dan anak mereka sendiri. Walaupun begitu, jumlah anak bergantung pada gaya hidup yang ingin dipimpin oleh pasangan tersebut, dengan beberapa memilih untuk mempunyai anak yang lebih sedikit atau tidak mempunyai anak sama sekali. Terdapat juga keluarga yang mempunyai ibu bapa tunggal akibat kematian atau perceraian. Yang kedua adalah keluarga besar. Keluarga besar adalah istilah lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan jenis keluarga yang merangkumi bukan hanya ahli keluarga terdekat, tetapi juga saudara dekat dan jauh, seperti ibu, saudara, pakcik dan datuk nenek. Ia biasanya terdiri daripada lebih dua generasi ahli keluarga. Seterusnya adalah kitaran hidup keluarga. Kitaran hidup keluarga ini penting dalam menentukan aktiviti segmentasi. Terdapat beberapa tahap dalam kitaran hidup keluarga, iaitu yang pertama adalah bachelorhood, iaitu bermaksud orang dewasa bujang muda yang tinggal berjauhan dari ibu bapa. Seterusnya adalah bulan madu, di mana pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Yang ketiga, keibubapaan, di mana maksudnya adalah pasangan yang sudah berkahwin atau belum berkahwin dengan anak-anak yang tinggal di sebuah rumah. Yang keempat adalah pasca ibu bapa, di mana pasangan yang sudah berkahwin atau belum berkahwin dengan anak-anak tinggal sendirian. Dan yang terakhir adalah pembubaran, di mana bermaksud kematian pasangan. Untuk yang seterusnya adalah peranan keluarga dalam masyarakat. Yang pertama adalah dinamik peranan suami dan isteri. Peranan suami dan isteri ini sangat penting dalam pembuatan keputusan keluarga. Untuk penggunaan keluarga, peranan mereka dapat dibahagi kepada 4 kategori. Peranan pertama adalah suami menguasai, di mana suami cenderung menjadi tokoh dominan dalam pengambilan keputusan membiarkan isteri bersetuju sama ada dengan sepenuh hati atau separuh hati. Ini adalah perkara biasa dalam budaya Asia, di mana lelaki adalah tokoh patriarki dan wanita tunduk dalam rumah tangga. Seterusnya adalah isteri menguasai, di mana isteri cenderung menjadi tokoh dominan dalam pengambilan keputusan penggunaan, tetapi tidak semestinya membuat pembayaran. Sebagai contoh, dalam beberapa budaya Asia, di mana pasangan wanita ingin membeli gelang emas untuk dirinya dan anak perempuan, dia menegaskan bahawa suami membayar pembelian dengan alasan bahawa itu adalah tugasnya untuk menyediakan keperluan ini. Yang ketiga adalah peranan bersama. Di sini pengambilan keputusan penggunaan dibuat bersama oleh kedua pasangan, terutama untuk pembelian produk dan perkhidmatan yang mahal, seperti harta tanah dan pelaburan. Dan yang terakhir adalah automatik. Keputusan penggunaan automatik dibuat apabila ia adalah untuk kepentingan semua anggota keluarga, seperti percutian, bahkan pembayaran pinjaman bersama untuk harta tanah, seperti yang dipersetujui oleh kedua-dua pasangan.
peranan memperluas dinamik kanak-kanak dan taktiknya. Sejak awal abad ke-20 selama masa revolusi besar, anak-anak telah membuat keputusan berumah tangga. Salah satu contoh pengaruh mereka ialah kehadiran mereka di pasar raya, di mana ibu bapa akhirnya membeli apa sahaja yang diminta oleh mereka. Terdapat beberapa taktik yang digunakan oleh anak-anak dalam mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap ibu bapa mereka. Yang pertama adalah teknik tekanan. Teknik ini dilakukan oleh anak-anak ketika mereka memerlukan beberapa pembelian. Misalnya, mereka akan menangis secara terbuka dalam upaya untuk memberi tekanan pada orang tua mereka sehingga yang terakhir mereka menyerah pada tuntutan mereka. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak berusia 5 tahun akan menangis di pasar raya jika permintaannya tidak dapat dipenuhi. Untuk mengelakkan rasa malu, ibu bapanya akan mengalah dengan membeli apa sahaja permintaannya. Yang kedua adalah rayuan ke atas. Taktik ini adalah kaedah di mana anak-anak meyakinkan ibu bapa mereka dengan menyatakan bahawa permintaan pembelian itu disokong oleh guru atau makcik dan pakcik. Sebagai contoh, anak-anak akan memberitahu ibu bapa bahawa pembelian buku tambahan yang mengandungi latihan bahasa Inggeris sangat diperlukan kerana telah disokong oleh guru sekolah mereka yang mengajar subjek tersebut. Yang ketiga adalah taktik pertukaran. Dengan taktik ini, anak-anak memujuk ibu bapa untuk membeli barang sebagai ganti permintaan. Contohnya, mereka berjanji untuk mencuci kereta setiap hujung minggu selama sebulan sebagai ganti sepasang kasut baru. Yang keempat adalah taktik gabungan, di mana anak-anak akan meminta pertolongan daripada ahli keluarga yang lain untuk meyakinkan ibu bapa mereka bagi memenuhi permintaan mereka. Seterusnya, yang kelima adalah pujukan rasional. Pujukan rasional ni adalah di mana anak-anak akan menggunakan hujah dan fakta yang logik untuk meyakinkan ibu bapa untuk bersetuju dengan permintaan mereka. Sebagai contoh, dalam usaha untuk membenarkan perlunya tablet Samsung yang baru, anak-anak akan mempengaruhi ibu bapa mereka dengan meyakinkan mereka bahawa tablet seperti itu dapat membantu mereka dalam tugas universiti mereka. Yang keenam adalah rayuan inspirasi. Ini bermakna anak-anak akan menggunakan teknik ini ketika mereka membuat permintaan emosional kepada ibu bapa dengan menarik nilai-nilai mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak yang mempercayai pemeliharaan alam sekitar akan memujuk ibu bapa mereka untuk membeli beg atau produk yang diperbuat daripada bahan kitas semula untuk mengurangkan sumbangan mereka terhadap pemanasan global. Dan yang terakhir adalah rayuan rundingan, di mana anak-anak menggunakan taktik ini apabila mereka memerlukan pelibatan dalam membuat keputusan. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ingin membeli komputer riba untuk pelajaran mereka akan berunding dengan ibu bapa mereka mengenai jenama dan model yang paling sesuai. Seterusnya adalah pemasaran kepada anak-anak. Caruana dan Castello 2003 telah membuat laporan oleh Libet 1993 bahawa ibu yang membeli belah dengan anak-anak mereka telah menghabiskan 30% lebih banyak daripada yang mereka inginkan, dan ayah akan menghabiskan 70% lebih banyak. Kajian lain juga melaporkan penemuan serupa yang menunjukkan bahawa pemasar sebenarnya dapat mengimitasikan pasaran anak-anak mengikut kumpulan usia mereka,
dan pilihan mereka terhadap produk dan perkhidmatan harus sesuai dengan lingkungan usia yang berkesan. Isu yang boleh dikaitkan dengan dinamik keluarga adalah keganasan keluarga. Keganasan keluarga ini didefinisikan sebagai satu bentuk penderaan secara emosi, fizikal atau seksual seseorang ahli keluarga oleh anggota keluarga yang lain. Menurut Stammer 1987, keganasan merupakan satu perbuatan yang dilakukan dengan niat tertentu atau satu perbuatan dengan niat menyakitkan orang lain yang dilakukan kerana merasa ingin melakukannya ke atas orang lain. Perbuatan menyakitkan orang lain ini agak luas, iaitu daripada perbuatan menampar hingga membunuh. Individu yang menjadi mangsa dera ialah isteri atau bekas isteri, suami atau bekas suami, kanak-kanak, ibu bapa dan ahli keluarga yang tinggal serumah. Dalam penyelidikan UNICEF, sebanyak 20 hingga 50% populasi wanita bakal menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Penyalahgunaan kuasa, iaitu ahli keluarga yang lebih berkuasa akan mendera ahli yang lemah. Tindak balas terhadap kelemahan diri mangsa menyebabkan mangsa merasa bahawa mangsalah yang bersalah, dan karakter yang sama boleh didapati di dalam semua keluarga seperti sosioekonomi yang rendah, keluarga patriarkal dan lain-lain. Seterusnya adalah bentuk-bentuk penderaan. Terdapat 4 bentuk penderaan, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan penderaan sosial. Yang pertama, penderaan fizikal. Keganasan fizikal ialah perbuatan yang boleh menyebabkan kesakitan dan mendatangkan kecederaan fizikal. Antaranya ialah membaling barang, menolak, mencengkam, menampar, memukul, menyepak, menggigit, menumbuk, memukul dengan sesuatu, menjekit, melecur dan mengancam menggunakan senjata seperti pisau atau senjata api. Selain itu, mengabaikan mangsa seperti tidak memberi makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Yang kedua adalah penderaan emosi, di mana penderaan emosi merupakan ugutan, penghinaan, menjatuhkan maruah dan membahayakan nilai harga diri dan perasaan seseorang serta keupayaan beliau mengawal kehidupan sendiri. Keganasan emosi adalah satu cara yang amat berkesan untuk mengekalkan kawalan. Penderaan emosi akan mengingatkan mangsa. Yang ketiga adalah penderaan seksual. Penderaan seksual ialah paksaan seksual dan serangan seksual yang biasanya diikuti oleh penderaan fizikal. Mangsa kebiasaannya adalah pasangan pendera, iaitu isteri yang termasuk dalam kes rogol dalam perkahwinan. Kanak-kanak juga mengalami penderaan seksual oleh orang dewasa yang lazimnya merupakan ahli keluarga sendiri, dan ini tergolong dalam kes insest. Dan yang terakhir adalah penderaan sosial. Penderaan sosial ialah mangsa dihalang daripada mendapat sokongan dari luar seperti rakan dan ahli keluarga. Biasanya, penderaan akan menyebabkan mangsa mengalami masalah rendah diri hingga mangsa menjadi terlalu asing dengan persekitaran. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.